Tuan-tuan, sebab itu Allah fokus pada susahnya bahasa. Kemudian Tok Batin tanya pula, boleh tak bina sebuah tembok? Boleh tak bina sebuah tembok? Setengah jam pun sampai. Boleh tak bina sebuah tembok? Zulkarnain kata boleh. Ni boleh terjemah pula. Subhanallah. Kan, dia kena terjemah macam tu. Perantaraan berapa orang ni? Punya banyak. Sebab tu Allah fokus pada hak bahasa tadi, kan. Habislah. Lampau dah ni. Okey dah tuan-tuan. Saya tak cerita dah pasal Ya'juj Ma'juj ni, tuan-tuan boleh tengok nanti. Cuma kita tengok ayat ni je. Okey. Ayat tadi ayat 93. Zulkarnain dengan semua pasukan dia, tentera yang ramai tadi tak faham. Ayat 94. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Tengok tuan-tuan, bila Zulkarnain sampai di kawasan tu, gunung yang besar tadi macam terbelah di tengah, mereka hidup di tengah tu lah. Ada kabilah bagus ni. Kabilah ni biasalah bercucuk tanam, mereka pandai, mereka ada tempat untuk berteduh, tak ada masalah yang tu. Satu komuniti yang ada sedikit kemajuan, ada tempat tinggal, mereka bercucuk tanam, pi kelut, tak ada masalah. Cumanya dia berkata, wahai Zulkarnain, melalui berapa puluh penterjemah tadi ni, kami ada satu masalah, iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Satu kabilah yang mereka akan keluar sekali-sekala mai ke daerah kami. Bila mereka keluar, rumah kami dibakar, ladang kami dicuri, anak-anak kami dibunuh, dan mereka melakukan kerosakan yang teruk tiap-tiap kali keluar. Kalau dia keluar takat ambil rata saja tak apa, rumah dirobohkan, anak-anak keluarga kami dibunuh, maka Zulkarnain waktu tu dia tak lepas lah. Dia kata memang yang tu terlalu melampau, sebab Ya'juj Ma'juj ni terlalu zalim. Sehingga hari ini kami sentiasa didatangi oleh mereka dan dirosakkan harta benda kami, ladang kami, rumah kami, anak isteri kami dibunuh. Lepa yang minta, wahai Zulkarnain, boleh tak kita baca ayat ni, mana dia? Sesungguhnya kaum Ya'juj Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi, oleh itu setujukah kiranya kami menentukan jumlah bayaran, dia nak bayar kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Tok Batin ni ketua kabilah di situ, dia tengok Zulkarnain dengan tentera ni, satu tentera yang paling besar di atas muka bumi Allah ketika tu. Sudahlah tentera tu besar, dia punya kelengkapan senjata pun sangat canggih. Kemudian pula Zulkarnain bawa sekali dengan tamadun sekali. Sebab tu dia tanya Zulkarnain, boleh tak dengan teknologi yang hampa ada ni, bina sat kat kami, bina satu tembok, sekira-kira buat tembok tu depan ni tak boleh keluar mereka kami. Payah tuan, nak bina tembok macam mana, kita pun teringin dah no? Jadi malam tadi pun bila nak tidur tu, saya minta, ya Allah, kalau boleh tunjuk Ustaz suasana kan, suasana kehidupan Ya'juj Ma'juj apa semua, macam mana tembok tu. Boleh minta, benda tu tak mustahil. Allahumma dalam mimpi kan. Tapi masalahnya tu memang tak mimpi lah kan, tak mimpi pula. Yang mimpi nampak muka aja, no? Nampak muka. Kita minta kan, minta, kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, boleh, Allah boleh tunjuk kuasa Allah kan. Hanya nampak muka aja lah, muka-muka bengis yang ganas ni. Memang sangat bengis lah Ya'juj Ma'juj ni, subhanallah, no? Jadi tuan-tuan yang lebih soleh ni apa semua kan, orang soleh ramai ni kan, mohonlah kepada Allah, kot nak tengok ke kan. Kalau nak tengok berdepan tu nampak macam jauh lah sikit kan, mungkin dalam mimpi mungkin Allah Ta'ala boleh tunaikan. Jadi mereka pun nak minta Zulkarnain buat, nak bayar, kami nak bayar dengan bayaran yang mahal. Projek ni tak ada lagi, projek buat tembok yang besar, sekira-kira satu kabilah tak boleh melepasi tembok tadi. Apa kata Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwah. Apa dia jawab apa?
kekuasaan dan kekayaan. Nampak tuan-tuan, Allah bagi kat Zulkarnain ni kuasa dan kaya. Kuasa tu orang mana? Barat ke timur. Kaya tu orang mana? Tak payah cakap lah. Tak payah cakap lah. Kuasa dan kaya yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Mereka nak bayar berapa tuan? Kita katalah zaman hari ni nak bayar 1 juta kat Zulkarnain tolong buat, ataupun 100 juta. Zulkarnain mungkin ada berapa trilion, berapa juta trilion yang dia bawa ni untuk perbelanjaan tentera sebagainya. Bukan senang kan? Jadi duit yang mereka nak bayar yang 100 juta tu, bagi Zulkarnain duit tu tersangat sikit. Dia tak ambil bukan sebab duit tu sikit, tetapi Zulkarnain nak ajar kepada mereka bahawasanya apa yang Allah bagi kepadaku lebih baik, dan aku nak, oleh itu bantulah aku dengan tenaga. Nampak tuan? Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Dia sebut tutup. Tembok tu menutup. Kita baca ayat lagi. Atuni zubaral hadid. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi. Tuan-tuan kena bayang tuan, untuk mendalami ayat ni tuan-tuan kena bayang gunung yang ada belahan di tengah, kita nak buat tembok tutup macam tu. Dan bayang gunung macam tu, ada laluan di tengah. Tuan-tuan nak bina besi tu naik tutup untuk gunung tu. Banyak mana besi diperlukan. Kalaulah besi yang diperlukan tu diambil dengan picangkui macam tu je, sampai bila nak penuh besi tu? Maksudnya ada satu teknologi pada zaman tu, teknologi yang luar biasa, yang Zulkarnain ajak. Hampa pi cari orang, bawa mai orang sebanyak mungkin. Aku nak ajak cara untuk mengeluarkan besi. Maka dikeluarkan besi berapa bilion tan tuan-tuan besi. Berapa, saya ni terfikir berapa puluh bilion tan besi yang diperlukan. Lepas tu besi tu pula, kalau kita longgok campak dia jadi apa? Besi tu perlu diletakkan dan duduk pada satu tempat yang tegak elok. Teknologi apa pula? Teknologi lain pula. Kita duk fikir ni zaman itu, apabila telah dikumpulkan, berapa lama tidak disebutkan oleh Quran, besi dikumpulkan, besi dikumpulkan, kemudian dipanaskan besi tadi. Kita tengok ayat seterusnya. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi, sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung. Tu dia, sampai tutup lapangan antara dua gunung. Tuan-tuan, berapa bilion tan besi diperlukan. Ambil masa berapa ramai dan berapa puluh juta orang yang terlibat dalam projek ni. Luar biasa tuan-tuan. Sebab tu nama dia disebut dalam Quran, bukan raja biasa. Sebab tu nama dia disebut dalam Quran. Cuba tengok teknologi yang Allah bagi dekat dia. Teknologi dia, bila dah himpun, kata Zulkarnain, bila dah sama besi tu dengan parah gunung tinggi, dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu. Qalam fukhu, tiup. Zulkarnain suruh bakar besi tu. Bukan boleh buruh ikut bawah tuan. Ambil manci duk cek, lama lagi ustaz rasa ni. Besi cik oi, kayu cak tu pun sejam. Darah nak hidup, besi bukan dia boleh ambil ni. Wallahu alam apa teknologi api yang digunakan ketika itu untuk membakar merahkan besi yang setinggi gunung itu. Dan besi itu bukannya nipis macam ni kan. Tuan-tuan bayang tengok tebal dia terang mana. Kemudian dia suruh buat apa? Sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, besi itu sampai merah menyala, berkatalah dia, Zulkarnain kata, ufrigh alaihi qitara, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya. Senang dia sebut, bawa mai tembaga cair aku tuang. Tuan-tuan ingat satu botol ini kan tembaga cair? Banyak ni mudahlah dia buka, tuang. Tuan-tuan, tembaga cair tu pula saya fikir macam boleh, ya Allah ya Tuhan, banyak mana tembaga dicairkan pula, dibawa sampai ke atas gunung, dituang pula masuk. Nak guna orang tu, takkan nak guna orang naik duk buat naik tembaga cair, lepas tu tuang daripada atas, lu nak isi pergi penuh.
isi beri penuh sampai penuh pula. Yang ni yang saya sebut tadi, kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Zulkarnain. Kemudian habis. Tuan-tuan sekalian, setelah besi dipanaskan sampai ke semuanya merah, tuan-tuan bayanglah kawasan tu jadi panas terang mana. Tuan-tuan bayang kalau kayu api kita buat sebesar kubah ni, kita duduk 100 meter rasa bahang dia. Yang Zulkarnain bakar itu bukan kayu api tetapi besi setinggi gunung. Panas dia terang mana? Allahu Rabbi. Kalau kita nak bayang yang pituang tembaga cair itu adalah orang tu cair dah. Maksudnya zaman tu dia ada satu teknologi yang mengangkut barang ni, duk angkut barang pi. Maju lah. Memang sangat maju. Apabila benda tu sejuk, bila dah habis tuang tembaga cair sejuk, maka ia akan jadi bahan logam yang paling keras di dunia. Iaitu kaedah sampai hari ni tuan-tuan. Apabila besi dicampurkan dengan tembaga cair tadi, kemudian dia beku, dia akan jadi logam yang paling keras di dunia. Kalau logam tu paling keras. Apa kata Zulkarnain? Tuan-tuan tengok. فَمَسْطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوا وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا. Mereka Ya'juj Ma'juj tidak dapat memanjat tembok itu. Yang ni sekali lagi kita tak faham. Hak saya sebut tadilah, tak dapat panjat pasal apa? Kalau Ya'juj Ma'juj panjat gunung pi ikut sana, mesti boleh. Maksudnya seolah-olah tembok ini menutup kampung Ya'juj Ma'juj. Dia naik kot tu, dia tutup. Tidak ada ruang untuk Ya'juj Ma'juj keluar, tak ada ruang langsung. Dihimpit gunung yang besar, kemudian tembok dibina, tutup terus. Yang tu boleh kalau kita faham macam tu. Dan maka kata Zulkarnain, Ya'juj Ma'juj tak boleh panjat. Dan yang kedua apa? Mereka juga tidak dapat menebuknya. Panjat tak boleh, tebuk pun tak boleh. Pasal apa tak boleh tebuk? Sebab terlalu keras. Subhanallah. Cuba tengok cara orang soleh apabila dia sampai kepada satu projek yang tak ada orang di dunia hari ni boleh buat, yang teknologi itu tak boleh dicapai sehingga ke zaman moden hari ni. Apa Zulkarnain sebut? Qala hadha rahmatun min rabbi. Dia kembalikan kepada apa? Kembalikan kepada Allah. Tengok Zulkarnain, dia kata ini satu rahmat dari Tuhanku. Dia tak kata dia. Dia kata semua yang aku dapat ni, teknologi yang canggih apa semua ni, rahmat Allah. Kita pun sama. Bila Allah bagi kelebihan wang ringgit kat kita, Allah bagi kelebihan cerdik kat kita, hadza rahmatun min rabbi. Sebut perkataan yang sama untuk menambahkan iman dan menambahkan kelebihan yang Allah bagi tadi. Kata Zulkarnain, tuan-tuan tengok dia ni mesti wali ataupun nabi. Dia kata apabila sampai masanya, ja'alahu dakka, Allah akan menjadikan tembok itu hancur lebur. Nampak tuan? Zulkarnain kata bila sampai masa, barulah tembok itu akan hancur lebur. Kata Zulkarnain, wa kana wa'du rabbi haqqan, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Maka banyak benda yang sampai kepada Zulkarnain datang daripada ilham Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu untuk hari ini, secara ringkas daurah kita surah Al-Kahfi sampai yang ke akhir. Moga-moga kita baca surah Kahfi hari ini, selepas daripada ni kita amal surah Kahfi dalam keadaan kita faham, sebab 5 daurah dah, walaupun kita tak baca satu-satu ayat sebab ambil masa yang lain yang lebih lama, tapi majoriti ayat-ayat dalam surah Kahfi kita dah faham. Setiap ayat tu apa huraian dia, ulang balik sekali lagi, pakai tak ulang dah tahu kan. Nak ulang balik sekali lagi dah ada. Tuan-tuan lah ulang balik sekali lagi, tengok balik nota apa dia kita tulis tu. Maka seronok bila kita membaca Quran. Yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.